Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Bagi persidangan kebangsaan Sarjana Muda Sains Sosial dan Kemanusiaan Persada 2021, saya akan membentangkan kertas kerja saya yang bertajuk Pengaruh Isu Semasa terhadap penerimaan pengundi kepada parti politik di kawasan Dun Bukit Permai, Kulai Johor. Saya ialah Miza Farhana binti Bilal di bawah seliaan Dr. Junaidi Awang Besar dari Program Geografi Fakulti Sains Sosial Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia. Di dalam pembentangan ini, saya akan membentangkan tentang pengenalan, kajian lepas, metod kajian yang digunakan, kawasan kajian, hasil kajian serta perbincangan dan juga kesimpulan. Bagi pengenalan, pilihan raya merupakan elemen penting dalam menentukan tahap demokrasi sesebuah negara, terutama bagi negara yang mengamalkan sistem demokrasi seperti Malaysia. Rakyat mempunyai hak memilih untuk menentukan pemimpin dan parti yang bakal memimpin negara. Pilihan Raya Umum PRU ke-14 telah menyaksikan kekalahan terbesar Barisan Nasional iaitu BN sepanjang sejarah penyertaannya. Kekalahan BN ini juga terjadi dalam beberapa pilihan raya kecil PRK dan telah menimbulkan tanda tanya bahawa adakah BN mampu untuk memenangi semula kerusi pada pilihan raya akan datang. Justeru, kajian yang bertajuk Pengaruh Isu Semasa terhadap penerimaan pengundi kepada parti politik di kawasan Dun Bukit Permai, Kulai Johor ini telah dijalankan untuk mengkaji pola pengundian dan sebab-sebab pengundi menukar undi mereka dalam pilihan raya umum ke-14. Seterusnya, bagi kajian lepas, saya telah menggunakan 3 jenis kajian lepas iaitu kajian lepas luar negara, kajian lepas dalam negara dan juga kajian lepas dalam negeri iaitu negeri Johor. Bagi kajian lepas luar negara, saya telah menggunakan kajian Muhammad Fakri Adnan 2010 iaitu tingkah laku mengundi pada pilihan raya Gubernur Sumatera Barat tahun 2005. Seterusnya, saya juga telah menggunakan karya Rizky Dian Irfani tahun 2014 iaitu Perubahan Partisipasi Politik di Thailand pasca pemilihan umum 2007. Dan saya juga telah menggunakan kajian luar negara iaitu Berry Nasution 2016 iaitu Komunikasi Politik Susilo Bambang Yudhoyono, kajian kes kempen pilihan raya Presiden Republik Indonesia tahun 2009. Bagi kajian lepas dalam negara, saya telah menggunakan kajian Tengku Amran Shah Engku Johan Iskandar tahun 1991 iaitu Tingkah Laku dan Kepimpinan Politik Tempatan, kajian kes terhadap Parti UMNO Dun Pulai Condong, Kelantan. Saya juga telah menggunakan karya Junaidi Awang Besar, Muhammad Fuad Mat Jali pada tahun 2015 iaitu Pengaruh Media terhadap Pilihan Parti Politik dalam kalangan mahasiswa Universiti Awam di Lembah Kelang. Saya juga telah menggunakan karya Junaidi Awang Besar, Muhammad Hazim Abdul Ghani, Muhammad Fuad Mat Jali, Novel Linden pada tahun 2015 iaitu Pola Politik Kaum dalam Pilihan Raya Umum Malaysia ke-13, kajian kes di negeri Selangor. Bagi kajian lepas dalam negeri Johor, saya telah menggunakan karya Risha Idrus, Hamidah Abdul Rahman, Husin Mahmud, Isyad Mat Shah dan Cik Nur Rashikin Mahmud tahun 2004 iaitu kajian sikap golongan berpotensi terhadap penyertaan dalam proses pilihan raya, satu kajian kes di negeri Johor. Saya juga telah menggunakan karya Muhammad Fuad Mat Jali dan Junaidi Awang Besar pada tahun 2012 iaitu Pendapat dan Keperluan Generasi Muda di Kawasan Parlimen Muar Johor. Seterusnya, saya telah menggunakan karya Junaidi Awang Besar, Muhammad Fuad Mat Jali dan Muhammad Faiz Muhammad Zain pada tahun 2012 iaitu Analisis Pola Pengundian Etnik Cina dalam Pilihan Raya Kecil kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tenang Johor. Akhir sekali, saya telah menggunakan karya Junaidi Awang Besar pada tahun 2020 iaitu PRU 14 dan pasca PRU 14 Analisis Politik di Negeri Johor Darul Takzim. Seterusnya, bagi metod kajian, saya telah menggunakan 3 kaedah iaitu kaedah yang pertama, kaedah mengumpul data lapangan dan data berangka iaitu data primer. Seterusnya, kaedah data sekunder dan juga teknik menganalisis data. Bagi data primer, saya telah menggunakan soal selidik, temu bual, pemerhatian di lapangan, rujukan data statistik kaum dan juga score sheet. Bagi kaedah mengumpul data sekunder, saya telah menggunakan kajian kepustakaan dan juga kajian internet. Seterusnya ialah kita pergi kepada kawasan kajian. Berikut merupakan peta kawasan beserta Dun iaitu Pelan Kawasan Parlimen Kulai beserta Dun-Dun di bawahnya iaitu Dun Bukit Permai, Dun Bukit Batu, Dun Senai dan juga Dun Nusa Jaya. Seterusnya kita beralih kepada hasil kajian dan perbincangan. Objektif yang pertama iaitu mengenal pasti sumber maklumat politik responden di kawasan kajian.
Jadual menunjukkan senarai akhbar-akhbar yang digunakan oleh responden bagi mendapatkan maklumat. Hasil analisis menunjukkan responden lebih banyak menggunakan media sosial sebagai medium untuk mendapatkan maklumat, tetapi mereka lebih mempercayai berita atau maklumat yang diperoleh daripada media cetak seperti akhbar. Jadual menunjukkan akhbar berita harian merupakan pilihan utama responden untuk mendapatkan maklumat dengan peratus ia sebanyak 44%. Rajah ini pula jelas menunjukkan bahawa sumber maklumat yang paling dipercayai oleh responden di kawasan Dun Bukit Permai adalah media cetak, iaitu sebanyak 52% responden memilih media cetak sebagai pilihan mereka berbanding media lain seperti media elektronik, media online dan juga sosial dan juga lain-lain. Bagi objektif yang kedua iaitu mengkaji persepsi responden terhadap isu semasa di kawasan kajian, sebanyak 56% responden telah menerima dan percaya terhadap isu semasa yang berlaku. Mereka menjadikan media cetak dan media sosial sebagai sumber untuk mendapatkan maklumat. Responden menyatakan bahawa sesebuah kabar atau berita itu tidak akan terjadi sekiranya perkara itu tidak betul. 8% responden telah tidak terima atau tidak percaya dan 34% lagi responden adalah tidak pasti terhadap isu semasa yang berlaku pada peringkat nasional kerana mereka menganggap isu semasa tersebut hanyalah sekadar provokasi dan kabar angin sahaja untuk dijadikan sebagai skandal politik. Seterusnya, pada peringkat negeri Johor pula, 54% responden menyatakan bahawa mereka terima dan percaya terhadap isu semasa yang berlaku di negeri ini. Hal ini kerana mereka percaya kepada ketegasan Sultan Johor mentadbir negeri ini dan juga ketelusan Ahli Dewan Undangan Negeri bagi negeri Johor. 6% responden tidak terima atau tidak percaya dan 34% responden adalah tidak pasti mengapa mereka tidak dapat menerima dan mempercayai isu semasa yang berlaku di negeri ini. Pada peringkat setempat pula, 54 responden mempercayai dan menerima isu semasa yang berlaku di kawasan ini kerana mereka sendiri menyaksikan perkara yang berlaku di kawasan mereka dan perkara itu tidak dapat disangkal lagi. 6% responden tidak menerima dan tidak mempercayai, manakala 34 responden tidak pasti untuk menerima atau mempercayai tentang apa yang berlaku di sekeliling mereka kerana responden juga tidak mengambil tahu apa yang berlaku di kawasan mereka. Seterusnya, bagi objektif ketiga ialah untuk menganalisis pengaruh isu semasa terhadap pilihan parti politik dan senario politik semasa di kawasan kajian. Bagi isu nasional atau negara dan juga isu negeri Johor, responden telah bersetuju bahawa seterusnya objektif ketiga adalah untuk menganalisis pengaruh isu semasa terhadap pilihan parti politik dan senario politik semasa di kawasan kajian. Sebanyak 66% responden telah bersetuju bahawa isu nasional atau negara dan juga isu negeri Johor boleh mempengaruhi pilihan mereka terhadap pilihan parti politik, manakala 72% responden bersetuju bahawa isu setempat boleh mempengaruhi pilihan mereka terhadap parti politik. Seterusnya ialah faktor paling utama yang mempengaruhi responden dalam membuat pilihan untuk mengundi. Berdasarkan carta PAI yang telah disediakan, sebanyak 48% responden telah memilih calon. Antara faktor yang paling utama mempengaruhi mereka untuk membuat pilihan dalam mengundi kerana menurut mereka kepribadian mencerminkan gambaran sesebuah parti politik yang bakal dipimpin oleh calon tersebut. Selain itu, 14% responden bersetuju bahawa faktor pilihan yang mempengaruhi responden membuat pilihan untuk mengundi adalah manifesto kerana manifesto merupakan penilaian sama ada calon dan parti dapat merealisasikan atau tidak sesebuah manifesto yang dijanjikan. Dan faktor yang paling sedikit diundi adalah faktor Perdana Menteri. Sebagai kesimpulan, jelas menunjukkan bahawa sikap pemimpin sangat mempengaruhi pimpinan politiknya dan mempengaruhi pandangan rakyat terhadap parti politik yang dipimpin. Berdasarkan soal selidik pula, dapat dilihat bahawa sesetengah responden masih tidak peka dan tidak mengambil tahu langsung tentang isu semasa, terutama isu politik yang berlaku di sekeliling mereka. Berdasarkan soal selidik juga, didapati bahawa isu-isu semasa yang berlaku amat mempengaruhi fikiran seseorang individu untuk mengundi sesebuah parti politik.